anak muda India diberi lebih peluang dalam TVET. Pembinaan loji jana kuasa Labuan atasi gangguan bekalan elektrik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan duka cita atas pemergian wanita pertama dalam Perkhidmatan Awam Malaysia, Tan Sri Devaki Krishnan malam tadi. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, Datuk Seri Anwar berkata, mendiang merupakan sosok penting dalam sejarah perjuangan mengangkat martabat wanita dalam kepimpinan dan politik negara kerana sanggup mengabadikan hayatnya demi masyarakat. Jasa dan pengorbanan mendiang Tan Sri Devaki akan dikenang buat selamanya. Mendiang Tan Sri Devaki merupakan wanita pertama memegang jawatan awam di Malaysia, meninggal dunia pada usia 100 tahun. Berita kematiannya disahkan cucunya, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' R. Ramanan semalam. Mendiang Tan Sri Devaki disifatkan seorang tokoh pemimpin wanita yang cukup komited dan sentiasa berkhidmat kepada masyarakat sehingga akhir hayatnya. Telah memegang jawatan ketua wanita pada suatu ketika waktu dan juga sehingga 1 tahun lebih. Beliau terus datang kepada semua program yang boleh. Walaupun beliau tidak dapat berjalan, tapi datang juga roda dan sebagainya, dan kami berasa sedih hilang seorang yang telah berkhidmat kepada masyarakat kita di negara kita ini dan juga tokoh wanita MIC dan juga tokoh wanita negara Malaysia kita ini. Mendiang merupakan antara individu yang terlibat menubuhkan bahagian wanita dalam MIC dan merupakan setiausaha wanita MIC kebangsaan yang pertama pada 1975. Juga menjadi wanita India pertama dianugerah gelaran Tan Sri pada 1995 serta pernah menerima anugerah tokoh wanita dan peringkat emas Tun Fatimah daripada NCWO. Beri tumpuan dan peluang kepada golongan muda masyarakat India dalam menceburi bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berteknologi tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara berkenaan penting dalam membantu menaik tarafkan kehidupan golongan itu melalui pendidikan. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa Majlis TVET Negara berkata, kerajaan memberi perhatian terutama pada kemiskinan bandar bukan hanya dalam bentuk sokongan kewangan semata-mata. Malah usaha mengatasi masalah itu perlu dipertingkatkan dan kaedah terbaik adalah melalui pendidikan. Saya telah juga menyarankan agar sediakan tempat yang lebih banyak untuk generasi muda di kalangan masyarakat India, terutama yang lepasan sekolah, termasuk yang tercicir juga. Tercicir di dalam pendidikan di sekolah menengah untuk saya dan kerajaan salurkan mereka di TVET. Dan kita akan sesuaikan minat mereka di dalam bidang tertentu untuk dilatih di dalam institusi TVET ini, dan kita juga akan bekerjasama dengan institusi dan universiti teknikal di India. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Ponggel Perpaduan 2024 di Shah Alam. Dalam pada itu, Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra akan terus menyantuni permasalahan dalam kalangan kaum berkenaan, terutamanya golongan muda lepasan sekolah. Sementara itu, Presiden MIC Tan Sri S.A. Veneshwaran menyambut baik usaha tersebut. Ia sekaligus membantu mengatasi masalah sosial dalam kalangan masyarakat India. Kami telah memberi jaminan bahawa jikalau ada juga masalah-masalah di mana pelajar-pelajar ini tak keluar, membabitkan diri dalam TVET, parti MIC secara keseluruhan akan menolong dan mengidentifikasikan pelajar-pelajar tersebut supaya mereka akan menuntut
program-program TVET. Dan ini mengenai pendaftaran pangkalan data utama PADU. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW akan mengeluarkan borang bagi membantu masyarakat luar bandar dan desa mendaftar dalam sistem itu secara manual. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata perkara itu akan dilakukan dengan menggerakkan agensinya bagi membantu golongan berkenaan. Kita akan lakukan perkara ini sesegera yang mungkin bagi menentukan bahawa kumpulan sasaran yang tertentu di mana subsidi tersasar ini akan dilakukan dengan segera. Maka Kemas dan ketua-ketua kampung yang telah dilantik akan dimobilisasikan untuk melakukan pendaftaran padu ini secara manual. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai hingga 31 Mac ini. Labuan perlu memiliki sumber air alternatif dan mengurangkan kebergantungan bekalan air pada Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sumber air alternatif itu penting untuk penyelesaian jangka panjang kepada cabaran bekalan air di Pulau Bebas Cukai itu. Mereka dah susun aturkan apakah perancangan. Saya juga dah berbincang mungkin sama ada kita boleh melihat kepada pilot project di Labuan ini untuk mencari the source of water supply supaya dia tidak juga bergantung sangat dengan the mainland, sebab mainland pun ada masalah bekalan juga kan untuk the mainland itu. So kalau kita dapat melihat source of water supply yang boleh supply 100% untuk Labuan, that will be terjamin lagi lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat projek penggantian paip di tangki agihan air utama di Pulau Enok, Labuan. Sebanyak 7 juta ringgit peruntukan telah diluluskan untuk penggantian paip sepanjang 1.5 km di kawasan perindustrian itu yang dijangka siap pada tahun 2025. Sementara itu, mengenai pembinaan loji janakuasa untuk menangani gangguan bekalan elektrik berterusan di Labuan, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perkara itu akan dibincangkan semasa mesyuarat Kabinet pada 24 Januari ini. All the details nanti discussion baru kita akan muktamadkan. InsyaAllah dalam minggu depan ini akan dibincangkan di peringkat Kabinet. Sebab itu saya turun ke lapangan untuk mengetahui sendiri supaya kita boleh mendapat input daripada Kerajaan Negeri Sabah, di mana saya juga dah berbincang dengan Yang Berhormat Ketua Menteri. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam berkata cadangan loji janakuasa itu yang diterajui Petroleum Nasional Berhad Petronas adalah dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga Sabah SEC dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB. Selain itu, jawatankuasa teknikal mesti ditubuhkan untuk memuktamadkan isu berkaitan projek itu yang dijangka siap pada 2027. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menyiasat dakwaan Persatuan Beras Bumi Putera Malaysia BARIM bahawa terdapat permainan berkaitan isu beras dalam Padi Beras Nasional Berhad Bernas. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata tindakan selanjutnya akan dibuat berdasarkan hasil siasatan. Itu saya kata dalam siasatan, saya tidak mau menuduh sesiapa. Tapi kita memandang serius apa saja yang boleh ataupun struktur hal beras padi itu pun ini tahun 2008 ya. 2008 apakah perlu dikaji semula, ini pihak kerajaan akan menilai di sudut pengkajian semula terhadap struktur organisasi beras di Malaysia ini. Sementara itu, beliau berkata pihaknya turut akan menangani isu benih beras tidak berkualiti. Kenaikan kos haji tahun ini adalah masih berpatutan. Ia tidak membebankan pakej bakal jemaah haji berkaitan kos ditanggung oleh Lembaga Tabung Haji semakin bertambah ketika ini.
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata Lembaga Tabung Haji memperuntukkan bantuan kewangan haji Hafiz kepada bakal jemaah haji. Kita harus ambil maklum bahawa bagaimana Lembaga Tabung Haji dan pihak kerajaan cuba untuk memastikan bahawa kos ini tidak menjadi beban dengan memberikan bantuan kewangan yang sangat besar kepada bakal jemaah haji kita pada tahun ini. Di dalam B40-nya, di kalangan B40-nya, kerajaan ataupun Lembaga Tabung Haji telah memberikan peruntukan lebih 63%. Ya? Dibantu lagi dengan RM1,000 oleh pihak kerajaan. M40 lebih kurang 42%. Beliau menjelaskan demikian di Seremban. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia (SEGIM) perlu ditubuhkan segera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi berkata ia bagi memastikan kebajikan penggiat industri berkenaan terbela. Memperkuatkan rancangan itu, dan pada hemat saya memang Suruhanjaya Ekonomi Gig ini mesti dilakukan sebab di sana terdapat lebih daripada 1.2 juta yang terlibat di dalam industri ini, dan mereka harus mencarum kepada PKSO, dan pihak majikan mesti mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencaruman itu selain daripada caruman dalam KWSP. RHB Investment Bank RHBIB mengekalkan unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang sebanyak 4.6% bagi 2024. Momentum pertumbuhan itu dijangka meningkat tahun ini dipacu permintaan luar lebih baik. Pertumbuhan ekspor yang nominal diunjurkan meningkat semula 4.3% tahun ke tahun pada 2024. Peningkatan semula ini didorong prospek pertumbuhan ekonomi global dan serantau yang berdaya tahan. Di peringkat domestik, bank pelaburan ini mengekalkan prospek positif terhadap pertumbuhan penggunaan swasta di Malaysia. Ini disokong oleh keadaan permintaan pasaran buruh yang kukuh.